Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya tertentu bagi Allah, milik Allah, kembali kepada Allah. Maka kita beramayakkan kesyukuran sebagai tanda hamba kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini sekali lagi kita dikekalkan di atas nikmat iman dan Islam, diberikan peluang pula berada dalam majlis ilmu ini. Tidak lain tidak bukan semata-mata usaha kita yang sedikit ini untuk memahami agama Allah, mendekatkan diri dengan Al-Quran, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dipermudahkan kita menjalani kehidupan sebagai hamba yang taat. Insya-Allah pagi ini kita nak sambung kembali surah At-Takwir, surah At-Takwir, surah yang ke-81 juzuk 30, surah Makkiyah mengandungi 29 ayat. Jadi insya-Allah perbincangan kita pagi ini ialah kandungan surah secara umum. Maka bila baca surah Takwir ni, cerita secara umumnya surah Takwir ni cerita tentang apa. Jadi pengarang kitab ini membahagikan kandungan surah At-Takwir secara umum kepada tiga bahagian. Tiga bahagian. Katanya surah ini seperti surah-surah Makkiyah yang lain. Seperti surah-surah Makkiyah yang lain. Tuan-tuan fahamlah surah Makkiyah ni, surah yang berkisar tentang masalah akidah, kan? Dia kata adalah berkait dengan persoalan akidah, masalah akidah, kepercayaan kita, i'tiqad kita kepada Allah Subhanahu wa taala, i'tiqad kita kepada rukun-rukun iman yang disimpulkan sebagai rukun-rukun iman. Antaranya ialah beriman kepada hari kiamat. Maka dalam surah ini ada cerita tentang kiamat, cerita tentang malaikat, ada cerita tentang kerasulan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu berkenaan dengan masalah akidah. Jadi di mana ia menegaskan perkara yang berlaku pada hari kiamat. Fokus utamanya hari kiamat dan kemusnahan segala-galanya. Musnahlah kiamat sebab dia ni musnahlah alam ini, sebab alam ni bersifat hadis. Dia baru, benda baru, makhluk ni dia binasa. Ini kena faham akidah ni. Sebab sejarah menetapkan bahawa umat Islam ni walaupun dia dah baca dah kata kiamat tu pasti, kiamat tu pasti, tapi bila datang ajaran sesat kata kiamat tu tak ada, alam ni kekal bakak sedia kala, dia masih boleh ikut lagi. Dia ikut lagi. Ya, sejarah. Sejarah contohnya ajaran Qadiani, ajaran Bahai. Ini ajaran sesat ni yang mengatakan alam ni kekal, tak ada kiamat. Ada umat Islam yang percaya juga, sedangkan dia belajar dah bahawa kiamat tu pasti, alam ni binasa. Tapi datang ajaran sesat berkata kiamat tak ada, dia tetap percaya juga. Ini kita pun na'udzubillah, sentiasa kita baca ayat-ayat Allah Ta'ala mengulang-ulang bahawa kiamat tu pasti. Surah ini menegaskan, yang kedua menegaskan bahawa Al-Quran adalah sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala.
Quran kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala agar kita layan Quran sebagaimana keadaan dia. Kitab yang diturunkan Allah. Siapa Allah? Khalik, pencipta seluruh alam, cipta kita. Jadi kita kena layan Quran tu sesuai dengan keadaan dia. Kena ada kesedaran. Quran ni bukan sebarangan. Mukjizat Rasulullah. Kan? Kitab diturunkan Allah Ta'ala. Bukan tulisan ciptaan hasil karya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Maka kena layan Quran. Layan Quran. Masa kita dengan Quran, usaha kita nak faham Quran, penghayatan kita terhadap Quran, penghormatan kita terhadap Quran, kena faham. Jadi kena tahu bahawa Quran ini sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, selain daripada kitab-kitab yang kita sedia maklumlah, kitab-kitab lain. Surah ini dimulakan dengan keterangan tentang malapetaka kiamat yang dahsyat. Bermula surah ini dengan malapetaka kiamat. Kemudian semua yang berlaku selepas itu, selepas kiamat itu, iaitu perubahan alam yang menakjubkan. Ubah alam, sistem alam berubah 360 darjah. Kan, sistem nak berubah ni tak pelik, dia boleh berlaku. Kita manusia pun boleh berubah 360 darjah kehidupan kita. Dulu elok je ke hulu ke hilir, dah jatuh longkang, jatuh tandas je terlentang, tak boleh buat apa. Nak angkat tangan pun tak larat. Dulu boleh je ke hulu ke hilir. Dalam tempoh sekejap je boleh berubah kehidupan dia. Kan? Jadi benda berubah ni bukan benda pelik lah. Jadi alam ni bila berlaku kiamat, dia berlaku perubahan yang menakjubkan, yang 360 darjah, tak sama dengan yang kita tengok hari ini. Yang kita tengok tak sama. Memang tak sama. Kata meliputi kejadian alam yang dilihat manusia semasa di dunia. Alam-alam yang kita nampak dengan mata kasar kita ni, langit, bulan, bintang, bumi, bukit, bukau, lautan, binatang, ternak, dan kejadian diri manusia itu sendiri. Ada perubahan-perubahan nanti diperlihatkan bila berlaku kiamat. Lalu ditonjolkan pula selepas itu neraka dan apinya yang membakar, syurga dengan segala nikmatnya. Firman Allah Ta'ala bermula, iza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Matahari digulung makna hilanglah matahari. Kalau hilang matahari, kita secara saintisnya, orang sains dia kata kalau matahari tak ada, binasalah kehidupan. Kalau matahari tak ada, binasalah kehidupan di bumi ni. Jadi punca kehidupan itu matahari. Maka Allah gulung matahari, tak ada, habis. Matahari tak ada, cabut habis. Maka tak ada kehidupan lah. Tak ada kehidupan. Sebab tak ada seorang pun atas muka bumi ni kata, kita kata tak ada matahari pun kita boleh hidup, tak ada masalah, boleh hidup tak ada matahari pun. Tak ada. Semua orang mengaku kalau tak ada matahari, bumi ni jadi macam planet ice, tak ada apa, tak ada kehidupan. Kan? Jadi bila Allah kata iza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, kamu nak kata apa? Nak kata boleh hidup lagi? Ini nak cerita permulaan kiamat. Asas kehidupan itu, asbab tu ada kehidupan tu, asbab lah matahari ni. Kemudian habis cerita bab kiamat. Bila habis cerita bab kiamat, surah ini berbicara pula mengenai Al-Quran. Cerita sikit tentang Al-Quran. Jadi bab kiamat ni ayat 1 sampai ayat 14. Dia sebut dalam ayat 1 sampai ayat 14. Lepas itu akan sambung balik ayat 15. Ayat 15 dia akan bermula tentang perihal Quran. Yang mana ia diturunkan Allah melalui malaikat Jibril Al-Amin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dasar, asas dia. Quran diturunkan Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril. Turun beransur-ansur selama 23 tahun. Selama 23 tahun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun zaman Makkiyah, 10 tahun zaman Madaniyah selepas hijrah. Lagi berterusan. Maknanya lama tempoh. Turun sikit-sikit menceritakan untuk bantu, untuk cerita tentang agama ni. Dia tak turun sekaligus. Jadi beransur-ansur turun kepada Nabi SAW. Dan Quran itu sebagai tanda mukjizat Rasulullah, membenarkan kerasulan Nabi SAW.
Mukjizat benda yang mesti ada pada setiap rasul. Setiap rasul mesti wajib dapat mukjizat, sebab dia nak tunjukkan dia rasul. Dia nak tunjukkan dia rasul, maka antara yang membenarkan kerasulan dia ialah mukjizat. Mukjizat, benda luar biasa, benda luar biasa pada adat berlaku, tapi dia berlaku dekat manusia. Ini nama bila berlaku dekat rasul namanya mukjizat. Kalau benda luar biasa berlaku pada orang lain, bukan mukjizat. Ada juga nama-nama dia. Kalau tuan-tuan belajar akidah, dia akan pecah lah. Jangan terpedaya lah, terpesona, terpedaya dengan orang yang boleh buat benda luar biasa, sedangkan dia bukan orang baik, bukan orang beriman, bukan orang soleh. Sebab ada kategori dia, ada kategori. Tapi kalau kat rasul, namanya mukjizat. Luar biasa. Akal tak berperanan untuk fikir kan, terima sahaja kan. Belah bulan, Nabi Musa tongkat jadi ular, itu mukjizat lah. Kalau Nabi SAW, mukjizatnya Quran, sehingga tidak mampu ditandingi oleh masyarakat Quraisy, yang mana masyarakat Quraisy ini terkenal sebagai masyarakat yang hebat dalam bidang bahasa. Maka nak mengalahkan mereka, kalahkan mereka dalam aspek berbahasanya. Ya, sebab itu Quran antara ciri kemukjizatan dia dari sudut bahasa. Banyak sudut-sudut lain, aspek-aspek lain, tapi antaranya aspek bahasa. Sebab situasi masyarakat Mekah tu, dia berbangga dengan kehebatan mereka berbahasa, bersyair, berpidato, bersajak kan. Jadi datang Quran mengalahkan kehebatan mereka. Kalau zaman Nabi Musa lain, masyarakatnya lebih kepada masalah sihir, maka datang mukjizat yang mengalahkan sihir. Tapi dia bukan sihir, dia mukjizat kan. Sama zaman nabi-nabi lain. Jadi ingat, Quran ini mukjizat, kekal sampai hari kiamat, tidak berubah, tidak boleh diubah, dan tidak akan berlaku perubahan pada kandungan Al-Quran. Sebab tu kita boleh pegang Quran sampai kiamat, dan wajib berpegang dengan Quran sampai kiamat, sebab dia kekal. Kekal sampai kiamat, sesuai untuk sepanjang zaman, sepanjang masa, dalam apa keadaan. Diceritakan tentang Quran ini, dia ni diturunkan oleh malaikat, oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril. Jadi ia ni membenarkan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan serta amanahnya baginda dalam menyampaikan wahyu. Quran menunjukkan amanahnya baginda dalam menyampaikan wahyu, tidak ada yang disembunyikan. Ini kita dah baca dah dulu kisah. Baca dah bukti dalil bahawa Nabi ni seorang yang amanah dalam menyampaikan wahyu, tidak disembunyikan dan tidak ditambah. Itu makna amanah kan. Awak tak sembunyikan, tak kurangkan, dan awak tak tambah. Apa yang disampaikan, itulah yang disampaikan. Tak ada tambah, tak ada kurang kan. Baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai kelayakan yang tinggi untuk menerima wahyu. Diberikan keupayaan, disediakan, dibentuk Nabi untuk menerima wahyu. Pasal wahyu bukan benda ringan, benda berat. Perintah-perintah Allah ni benda berat. Perintah Allah benda berat. Tidak ada keupayaan, kesediaan, kesanggupan, tak boleh buat. Perintah nak solat, ingat senang kan, senang, ingat senang. Berapa ramai orang tak solat? Perintah wahyu ni perintah Allah Ta'ala, dia berat. Maka kena ada persediaan untuk menerima wahyu. Maka Nabi SAW diperlengkapkan untuk menerima wahyu ini. Bahkan baginda pernah melihat Jibril AS dalam bentuknya yang sebenar. Ini kita dah baca. Biasanya Jibril datang berupa dalam bentuk lelaki, lelaki tampan, jumpa Nabi SAW, baca hadis, iman, Islam, ihsan. Jibril datang jumpa Nabi, banyak keadaan. Tapi ada juga ketikanya Nabi tengok Jibril dalam bentuknya yang asal, bentuknya yang sebenar. Itu pun kita tak boleh nak gambarkan bentuk sebenar Jibril macam mana, tak tahu kan. Walaupun Nabi tadi nampak, dia tengok Jibril tu duduk di atas kursinya. Kursi tak tahulah macam mana, kita tak tahu, kita cuma beriman saja kan. Dengan sayapnya menutupi langit besar banyak. Itu kita pun sebut sayap lah, tak tahu. Kita tak tahu hakikat macam mana. Nak kata sayap tak boleh, tapi
Itu kalimah yang digunakan. Hakikat wallahu alam. Sebab tak tahu benda gaib. Benda gaib ni kita selamatnya serah kepada Allah Taala, kita beriman sebagaimana yang disampaikan. Maka bermula ayat ini dikata surah At-Takwirnya fala uqsimu bil khannas. Ayat 15. Sesungguhnya aku bersumpah dengan bintang-bintang. Fala uqsimu bil khannas, aku bersumpah dengan bintang-bintang ni. Allah mulakan dengan sumpah dulu, nak cerita tentang kebenaran wahyu Al-Quran, nak cerita tentang kebenaran wahyu Al-Quran dan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mula dengan ayat 15. Allah sumpah dulu dengan makhluk dia. Fala uqsimu bil khannas, aku bersumpah, sesungguhnya aku bersumpah dengan bintang-bintang. Itu bahagian kedua. Bahagian pertama tentang kiamat, bahagian kedua tentang Al-Quran sebagai mukjizat membuktikan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, surah ini diakhiri dengan menjelaskan kesesatan orang musyrikin. Menjelaskan kesesatan orang musyrikin, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyekutukan Allah Taala musyrikin. Mereka sesat. Mereka ni sesat, tak ada iman dalam diri mereka. Tak ada iman dalam diri mereka. Tak ada tauhid. Kan, tak ada. Dia kata mereka ni orang-orang yang beriman, walaupun mereka kata mereka sembah Allah, dalam masa sama mereka sembah berhala. Kan? Ini tak boleh. Dia musyrikin. Sesatlah mereka, orang menyekutukan Allah Taala. Di samping menyatakan bahawa Al-Quran merupakan nasihat dan peringatan bagi seluruh alam. Siapa nakkan nasihat, peringatan, panduan, kena rujuk kepada Quran. Sebab Allah sebut Quran ni nasihat kita, manusia mahupun jin. Baik manusia mahupun jin yang inginkan hidayah petunjuk Allah Ta'ala, hidayah tunjuk Allah Ta'ala ke arah kebaikan, hidayah ad-dini atau hidayah taufiqi, dan hidayah yang menimbulkan kesedaran kita kepada hidup beragama, hidayah yang mendorong kita untuk hidup beragama, tahu dosa, pahala, syurga, neraka, kemudian mendorong kita untuk beramal dengan apa yang kita tahu. Ini hidayah taufiqi, hidayah ad-dini, kan? Bukan yang biasa-biasa, yang hidayah yang semua makhluk dapat. Hidayatul fitri. Hidayatul fitri ni hidayah yang semua orang dapat, semua makhluk dapat. Hidayah al-gharizah, binatang dapat, manusia beriman dapat, tak beriman pun dapat, binatang pun dapat juga hidayah. Tapi hidayah itulah hidayatul gharizah. Dia binatang duduk di air tawar, dia takkan masuk di air masin, sebab memang itu diberi tahu dia duduk situ tempat dia. Kau ikan air masin, duduk dalam air masin, jangan masuk tempat sungai, sebab tak jumpa ikan jerung dalam sungai Muar ni. Tak jumpa ikan masin air laut dalam sungai Muar, tak jumpa. Pasal apa? Itu namanya hidayatul gharizah. Memang gitu hidup dia, hidayah. Kita lahir-lahir je kita pun nangis. Manusia lahir je nangis, tak kisahlah dia orang Melayu ke, orang Jepun ke, Afrika ke, orang asli ke, orang Cina, India, nangis, keluar je nangis. Siapa ajar dia? Siapa ajar dia nangis? Waktu dalam perut ada kusuh ke? Kau keluar je, kau nangis dulu. Mana ada? Tapi bila keluar je nangis. Orang putih pun nangis juga. Orang Iban nangis, orang Melayu nangis. Ini namanya hidayatul fitri. Semula jadi Allah bagi. Bukan sebab semula jadi tabi'i. Allah bagi dia hidayah untuk nangis. Kan? Dia nangis. Binatang lahir-lahir tahu nak nyusu. Itu memang semua dapat. Bila sakit je dia menjerit, bila gembira dia ketawa. Ini biasa hidayatul hawas. Disebabkan panca indera, perasaan. Ini orang tak beriman pun sakit dia nangis, orang beriman pun sakit nangis. Orang tak beriman suka dia gembira dia ketawa. Orang tak beriman pun bila dia gembira dia ketawa. Ini biasa, tak ada apa, semua dapat. Jadi kita naknya hidayatul din, hidayatul at-taufiq, hidayah yang boleh kenal. Ini dosa, ini pahala. Rasuah kalau setakat dengan akal, hidayatul akli, dengan akal dia boleh tahu rasuah ni tak elok, rasuah ni jahat. Tapi kenapa kau tak rasuah? Kalau aku terima rasuah nanti masuk penjara. Itu jawapan setakat akal je lah, setakat akal je.
Kalau agama, din, kenapa kau tak terima rasuah? Tak bagi rasuah, kenapa? Kalau saya terima rasuah, bagi rasuah ni, la'ana Allah, haram, dosa. La'ana Allahu ar-rashi wal murtashi. Allah la'ana orang yang bagi rasuah dan terima rasuah. Ini jawapan orang yang dapat hidayah din. Dia pun tak terima rasuah, dia tak bagi rasuah sebab dia dapat hidayah taufik. Yang ni kita nak dapat hidayah macam ni, kena usaha. Allah boleh bagi kepada siapa yang dia nak, kan? Tapi kita pun sebab Allah perintahkan untuk berusaha, untuk cari hidayah ni. Allah suruh cari, kita pun carilah, kan? Maka antara cara nak carinya ialah dengan Quran. Siapa inginkan hidayah Allah, maka rujuk kepada Quran. Tengok nasihat-nasihat peringatan dalam Quran. Ini kalau Quran pun tak nak baca, Quran pun tak belajar baca Quran, kan? Dan tak cuba nak faham, tak apalah, dah baca dah, fahamnya tak nak, dah rasa okey dah baca. Ramai lagi orang tak pandai baca Quran. Ustaz, saya dah pandai baca, setakat baca. Awak dah boleh baca, awak kena up kepada faham. Sekurang-kurangnya fahamlah surah Al-Fatihah. Faham, bukan setakat faham terjemah, fahamlah maksud dia, kan? Setakat sekurang-kurangnya. Sebab surah Al-Fatihah ni kita dah ulang-ulang setiap hari 17 kali, ulang. Lebih seronoklah kalau kita faham, lebih mudah kita dapat menghayati apa yang kita faham. Sekurang-kurang surah Al-Fatihah. Jadi ini Quran bermula daripada surah Al-Fatihah, berakhir dengan surah An-Nas. Baca semua, sehari baca sepipi sampai habis, kemudian ulang balik. Ada surah-surah tertentu yang kita nak perbanyakkan baca, okey, tak ada masalah, perbanyakkan baca surah Al-Waqiah, perbanyakkan baca surah Tabaraka, perbanyakkan baca surah macam-macam yang kita baca, Al-Kahfi, Yasin. Tapi jangan lupa surah-surah lain. Kalau tekan Kahfi, Yasin tak pernah baca surah lain. Zukhruf tak pernah baca, Al-Hasyr tak pernah baca, kan? 114, tinggal 4 surah aja. Kena bacalah semua Quran, hak dia, kan? Kena baca. Jadi bila kita baca, itu baru permulaan untuk mendapat hidayah Allah Ta'ala. Nabi pun dapat wahyu yang pertama, Iqra, maknanya baca. Jadi permulaan dapat hidayah, baca dulu Quran, baca buku-buku agama, ya. Jadi kat sini Quran inilah nasihat dan peringatan bagi seluruh alam, baik manusia maupun jin. Dua makhluk yang taklif ini, manusia, jin. Binatang tak taklif, kan? Binatang tak taklif, tumbuh-tumbuhan tak taklif. Yang taklif ni, yang akan dipertanggungjawabkan di atas perbuatan mereka ialah ni, manusia ataupun jin. Jin termasuk iblis itu jin. Jadi termasuk. Jadi kita kena faham, kita nanti akan dipersoalkan. Sebenarnya kehendak hamba, orang yang faham status, sedar diri, sebenarnya kehidupan hamba seharusnya mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah tu Tuhan. Dalam struktur sosial masyarakat manusia sendiri pun kau hamba, kan? Kau ikutlah Tuhan kau. Sebab itulah dalam masyarakat Arab dululah, zaman jahiliyah dulu, bila mana ada hamba masuk Islam, kan, maka tuan dia seksa, masyarakat tak boleh kata apa, kan? Masyarakat tak boleh kata, oh jahat awak ni gini, tak boleh kata apa, tak ambil tindakan mahkamah, tak ada. Pasal apa? Kau hamba, kau milik tuan kau. Tuan awak nak buat apa, terserah kat tuan awak, sebab awak hamba. Awak bukan orang gaji, awak bukan pekerja. Kalau pekerja lain, orang gaji lain. Suri rumah, isteri lagi lain. Dia bukan hamba, isteri, kan? Jadi status hamba tu, siapa faham status hamba? Cuma untungnya kita ni, kita bukan hamba manusia. Kita ni dah declare sebagai hamba Allah Ta'ala. Allah dah declare kita sebagai hamba dia. Cuma ada manusia yang tak sedar, dia pun nak keluar daripada hamba Allah Ta'ala, nak jadi hamba manusia. Elok-elok dia hamba Allah, dia nak jadi hamba manusia, sama taraf. Nak jadi hamba makhluk, harta, nafsu, hamba nafsu. Jadi ini dia menjatuhkan diri dia sendiri. Allah dah elok dah, lantik dia, jadikan dia hamba Allah Ta'ala. Bila hamba ni, orang fahamlah, seharusnya hamba, status dia seharusnya mengikut Tuhan.
Jadi manusia ni tuan dia ialah Allah Ta'ala. Tuan dia adalah Allah Ta'ala. Sebab tu kita ikut peraturan Allah Ta'ala. Awak jahat ataupun awak tak nak beriman dengan Allah Ta'ala pun, awak tetap ikut sunnatullah. Awak tak nak beriman dengan Allah Ta'ala, awak tetap ikut sunnatullah. Bila datang malam menjelang, awak akan mengantuk. Manusia akan mengantuk bila malam. Sebab apa? Sebab itu sunnatullah. Dia kena ikut peraturan Allah Ta'ala. Tak makan, tak nak makan. Bila tak nak makan, awak akan lapar. Sebab itu sunnatullah. Tak makan, lapar lah. Awak kena ikut, kena makan lah. Makan pun ada benda yang boleh makan. Sebagai manusia, ada benda yang awak boleh makan, ada yang tak boleh makan, kan? Kalau ikut dari segi akal, setakat ada yang mudarat, ada yang tak mudaratkan. Bila ikut kait dengan agama, ada yang halal, ada yang haram, kan? Ada yang halal, ada yang haram. Sebab apa? Sebab manusia ni hamba. Maka hamba seharusnya mengikut kehendak Allah Ta'ala. Sedar tak sedar, secara suka atau paksa, manusia patuh kepada Allah Ta'ala. Patuh sampai masa mati, dia mati. Sunnatullah, kan? Sampai masa mati kau mati. Nak lawan Allah pun mati juga. Taat Allah pun mati juga. Sampai masa sakit, beramal ibadah pun sakit, tak buat amal pun sakit. Sebab apa? Ini sunnatullah. Hamba ikut peraturan, ikut kehendak Tuhan dia, Allah Ta'ala. Jadi dia kata apa? Lantaran itu mereka manusia jin, lantaran itu mereka yakni manusia dan jin tidak harus membebaskan diri dari melakukan perbuatan yang tidak direstui Allah Ta'ala. Tidak harus membebaskan diri melakukan perbuatan yang tidak direstui Allah Ta'ala. Maka jangan buat benda yang Allah tak restu, Allah larang. Walaupun berlaku semua benda atas muka bumi ni, perbuatan manusia semuanya takdir Allah Ta'ala. Belajar akidah, takdir Allah Ta'ala, kan? Ada takdir yang Allah larang, Allah tak reda. Ada takdir yang Allah suruh, Allah reda. Minum arak memang dah takdir juga, tapi Allah suruh ke minum? Tak suruh, Allah larang. Maka kamu kena usaha untuk tak minum, jangan minum. Kalau berlaku juga minum, kenalah taubat, sebab Allah suruh taubat. Jadi ada takdir, semua takdir, kan? Kita belajar beriman dengan qada dan qadar. Betul, semua berlaku dengan takdir Allah Ta'ala. Tapi takdir yang Allah suruh sembahyang, takdir yang Allah larangnya tak sembahyang, kenalah sembahyang, kenalah solat. Kena faham gitu, kena solat. Maka tak boleh bebaskan diri melakukan perbuatan yang tidak direstui Allah Ta'ala. Antara yang dalam surah ni apa? Ingkar dengan Al-Quran, kufur dengan Nabi SAW, tak percaya dengan hari akhirat. Semua tu Allah tak restu. Bahkan Allah larang. Allah suruh beriman dengan Nabi SAW. Allah suruh beriman dengan hari kiamat. Allah suruh beriman dengan Al-Quran. Itu yang Allah suruh. Maka jangan buat benda yang Allah tak restu. Kufur dengan Quran, tak beriman dengan Rasulullah, ingkar dengan adanya hari kiamat. Itu tak boleh ya. Maka didatangkan dalil-dalil bagi orang yang boleh berfikir dengan panduan agama, meletakkan fikiran di atas landasan agama, maka dia akan dapat terima betulnya apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penutupnya kita ambil kelebihan surah. Kelebihan surah ini dah habis cerita tentang kandungan umum surah At-Takwir tu. Tu surah At-Takwir, kandungan umum dia bab tu, bab kiamat, bab Quran, bab kesesatan musyrikin. Kenapa? Sebab mereka menolak apa yang diceritakan oleh Nabi SAW tentang Quran, tentang kiamat, kan? Jadi sebelum masuk tafsir surah ni, kita kelebihan surah. Satu hadis riwayat daripada Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan Al-Hakim, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'ya 'ainin falyaqra. Siapa yang suka mendapat gambaran tentang hari kiamat, siapa nak tahu tentang gambaran hari kiamat, pasal manusia ni duk tanya macam mana kiamat, kan? Kalau kamu nak tahu bagaimana gambaran tentang hari kiamat ni, bagaikan melihat dengan mata kepala sendiri, ka'annahu ra'ya 'ainin, seumpama tengok dengan biji mata kepala sendiri.
langsung seumpama lah, tapi taklah, tak mampulah kita nak gambarkan, cuma nak cerita seumpama. Nabi kata kalau kamu nak tengok kiamat sebagaimana kamu gambaran tentang hari kiamat, dahsyatnya kiamat itu sebagaimana seolah-olah melihat dengan mata kepala sendiri, maka Nabi kata fal yaqra, maka bacalah. Maka dia hendaklah baca idza syamsu kuwirat, surah at-takwir. Idza syamsu kuwirat, baca dengan faham lah. Kalau setakat baca tak faham, tak ada benda pun. Baca mesti tengoklah faham, baru tahu. Kalau setakat baca tak nak faham. Lagi kita ni orang Arab, kalau kita orang Arab faham dah sikit-sikit dah bahasa Arab. Kita ni orang Melayu kan. Pertama idza syamsu kuwirat. Yang kedua Nabi kata wa idza as-samaa'u fatarat, surah al-infitar. Lepas surah at-takwir, surah al-infitar kan. Kemudian Nabi kata lagi wa idza as-samaa'u insyaqqat, idza as-samaa'u insyaqqat, surah al-insyiqaq. Lepas al-infitar, mutaffifin, insyiqaq. Jadi dekat-dekat surah at-takwir, al-infitar, kemudian al-insyiqaq. Lepas infitar tu mutaffifin dulu. Tapi 3 surah ni nak ceritanya, cerita tentang dahsyatnya kiamat, huru-hara kiamat. Bila kita tahu benda tu dahsyat, kita akan buat persediaan. Orang yang tak buat persediaan sebab dia tak tahu benda tu dahsyat, relax tak ada benda ni, dia tak tahu. Kenapa orang sibuk-sibuk buat persediaan? Okey, Jabatan Pengairan Muar kata pukul 2.30 nanti air pasang besar. Orang yang rumah-rumah dia biasa naik air, semua kepoh, semua kecoh. Angkat barang elektrik, angkat perabot, alih kereta, alih motor, semua perabot. Sebab dia tahu, nanti kalau kena air pasang besar ni habis. Tahu dahsyat, semua bertindak. Kan? Sama je coronavirus, semua ambil tindakan, semua bertindak. Dia tahu dah teruk coronavirus ni. Kalau sakit AIDS sekalipun, AIDS ni kena AIDS, HIV, boleh hidup bertahun-tahun lagi. Kanser boleh hidup bertahun-tahun lagi, kanser. Jantung boleh hidup bertahun-tahun lagi. Tapi kalau kena coronavirus, sehari 2 boleh bye-bye lah. Kan? Jadi takut lah. Dahsyat tu takut. Lagipun HIV susah nak jangkit, coronavirus ni mudah jangkit. Maka bila orang tahu dahsyatnya coronavirus, teruknya coronavirus ni, maka semua orang ambil persediaan. Semua orang persediaan. Melainkan orang tak kisah. Tak kisah. Kan? Dah pakai gelang kat tangan pun dah suruh karantin, makan kedai lagi. Elok-elok awak dah pakai gelang tu, duduklah rumah, tolonglah orang lain. Kan? Dia tak kisah, tak kena. Sama dengan kiamat. Kita nak timbul rasa nak buat persediaan untuk menghadapi kiamat, kita kena rasa dahsyat kiamat dulu. Dahsyat kiamat ni habislah macam ni. Dahsyat kiamat ni, nak selamat macam mana? Ni cara selamat. Kita pun ikutlah cara nak selamat. Sebab kita ni orang beriman dengan hari kiamat. Lainlah orang tak beriman, dia tak kisah. Dia tak beriman. Kita ni dah declare kita ni orang beriman dengan hari kiamat. Kita pun kena rasa dahsyatnya kiamat kalau awak tidak buat persediaan. Pada kita pun buatlah persediaan. Jadi Nabi kata kalau kamu nak tahu kedahsyatan kiamat, seolah-olah macam kamu tengoklah teruk cerita dia, baca 3 surah ni. Baca 3 surah ni, fahami 3 surah ni, insya-Allah timbullah hidayah Allah Taala untuk kita beramal, timbul hidayah Allah Taala untuk kita buat kebaikan, ketaatan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita sambung nanti huru-hara dan suasana negeri hari kiamat. Suasana dan huru-hara dan suasana negeri hari kiamat pertemuan akan datang. Kita baca nanti insya-Allah. Bahagian ni dia cuma ambil 14 ayat daripada 29 ayat. 14 ayat cerita tentang huru-hara kiamat. Insya-Allah kita akan baca nanti. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yustajab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم أستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله